Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi mengenai seorang tokoh penting dalam sejarah Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Alor Setar, Kedah. Beliau berasal daripada keluarga di Raja Kedah, anak kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Pendidikan awalnya diperoleh di negeri sendiri sebelum beliau melanjutkan pelajaran ke England untuk belajar undang-undang di Cambridge University. Walaupun berasal daripada keluarga diraja, perjalanan pendidikan Tunku tidak mudah. Beliau menghadapi kegagalan dalam pengajian undang-undang di awal percubaan, tetapi berjaya mengatasi cabaran ini dan akhirnya lulus pada tahun 1949. Semangat juangnya jelas menunjukkan bahawa kegagalan bukanlah penghalang kepada kejayaan. Selepas kembali ke tanah air, Tunku mula terlibat dalam politik. Pada tahun 1951, beliau dilantik sebagai Presiden UMNO dan dari sinilah Tunku memainkan peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Malaya. Usaha gigih beliau untuk berunding dengan British akhirnya membuahkan hasil pada 31 Ogos 1957 apabila Malaya diisytiharkan merdeka. Namun perjuangan Tunku tidak terhenti di situ. Beliau terus memimpin usaha untuk membentuk negara Malaysia pada tahun 1963 yang menyatukan Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura. Ini menjadikan Malaysia sebagai negara yang lebih besar dan berpengaruh di rantau Asia Tenggara. Tunku dikenali sebagai pemimpin yang memperjuangkan keharmonian kaum. Dasar-dasarnya sentiasa berteraskan perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India serta etnik-etnik lain. Di bawah kepimpinan beliau, negara berada dalam suasana harmoni dan pembangunan negara berjalan dengan pesat. Sifat kepemimpinan Tunku yang mesra, sederhana dan tegas dalam diplomasi membolehkannya dihormati bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Beliau meletakkan kepentingan rakyat dan negara di hadapan dan sentiasa mementingkan kestabilan dan keamanan dalam semua dasar yang diambil. Walaupun begitu, Tunku tidak terlepas daripada menghadapi cabaran selepas kemerdekaan. Peristiwa 13 Mei 1969 adalah titik hitam dalam sejarah negara, di mana berlaku rusuhan kaum. Walaupun pelbagai langkah diambil untuk memulihkan keadaan, Tunku akhirnya mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1970. Selepas bersara, Tunku tetap aktif dalam dunia diplomasi dan sosial. Sumbangan beliau terhadap Malaysia kekal diingati sehingga ke hari ini. Kita harus mengambil iktibar daripada perjuangan beliau dalam menegakkan perpaduan kaum dan menjaga kedaulatan negara. Sebagai penutup, kita harus mengenang jasa Tunku Abdul Rahman sebagai tokoh penting yang telah meletakkan asas kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Semangat beliau harus kita hayati dan teruskan untuk generasi akan datang. Terima kasih.